Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi tuan-tuan, hampir setiap malam kita bertemu. Malam tadi yang tuan-tuan ingat kita bertemu dengan Datuk Kazim, Ustaz Datuk Kazim, alhamdulillah. Dan malam sebelumnya kita bertemu dengan Ustaz Haslin Bollywood, tuan-tuan ya. Dan di siangnya pun pukul 5 suku begitu sampai pukul 6 suku, 5.45 sampai pukul 6.45 kita bertemu lagi dalam program yang kita namakan #Salam Husnul Khatimah 1, #Salam Husnul Khatimah 2. Malam ni #Salam Husnul Khatimah 2. Tuan-tuan, malam ni kita diraikan oleh tetamu yang kita undang khas, tuan-tuan dan puan. Dah lama saya tak berjumpa dengan tetamu ini. Rakan seperjuangan pada satu masa dan masa sekarang juga, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Yang banyak sebenarnya banyak berkhidmat kepada masyarakat dan terutamanya banyak berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau pendakwah, beliau juga ilmuwan, beliau juga merupakan penceramah-penceramah di masjid, di surau, di madrasah, di seminar-seminar, simposium-simposium yang berlaku bukan saja di Malaysia, di luar Malaysia. Dapat pengajian tuan-tuan, kelulusannya daripada luar negara, di Jordan dan sebagainya. Alhamdulillah, setelah balik ke tempat kita ni, balik ke Malaysia, beliau berjuang tuan-tuan untuk menegakkan satu visi dalam hidup tuan-tuan, untuk umat Islam tidak lain dan tidak bukan untuk menegakkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang amat makmur, Allah mengampunkan, yang di atas diampunkan, yang di bawah pun diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pada masa yang sama, alhamdulillah, nampak bila saya pelawa, beliau datang untuk menyertai program Facebook Live Zoom ini, nampaknya beliau tidak spontaneous mengatakan persetujuannya untuk menyertai. Saya mengucapkan terima kasih bagi pihak para penonton yang beribuan sebenarnya yang sedang menyaksikan program ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada beliau. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, insya-Allah sahabat saya ni, saudara ya, memang sekarang ni banyak bergerak dalam dakwah, dalam penulisan-penulisan. Tuan-tuan lihat banyak komen-komen beliau kepada fenomena-fenomena masyarakat dan juga mengkomen ada yang telah dibuat mengenai COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan dan puan, yang malam ini tajuk kita tuan-tuan ialah Muslim menangani COVID-19. Cara bagaimana Muslim menangani COVID-19. Saya rasa beliau adalah salah seorang yang saya rasa memang patut membicarakan soal ini sebab beliau daripada bawah pergi kepada action level tuan-tuan. Kemudian pada di bahagian pertengahan, bahagian atasan pun bergabung dengan teman-teman dalam puncak kuasa dan sebagainya. Mungkin kita dapat melihat sesuatu daripada beliau. Analisa yang agaknya saya rasa analisa yang adil kepada semua golongan masyarakat. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, itulah lebih kurang sahabat saya, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nasaruddin Hassan Tantawi, tuan-tuan dan puan yang berada di depan kita sekarang ni. Selamat datang dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memang lama dah tak jumpa, dah lama tak bertemu. Allah takdirkan ada satu medium macam ni Ustaz. Alhamdulillah. Yang kita boleh gunakan, insya-Allah. Nak gunakan secara negatif, boleh gunakan secara negatif. Nak gunakan secara positif, kita boleh gunakan secara positif. Ustaz sudah menggunakan buat sekian lamanya, saya rasa. Sejak kita ada Facebook dan sebagainya, Ustaz adalah orang yang saya rasa orang muda ni yang up to date lah tentang hal-hal social media dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita nak mulakan Ustaz dengan tajuk kita ni, cara Muslim menangani COVID-19 ni. Ustaz berikan sikit mukadimah dalam 5 minit. Daripada situ kita akan sorong perbincangan ini kepada mana-mana arah, berpandu kepada permulaan daripada Ustaz tadi. Sila Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin.
Pertama, saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasihlah kepada kekanda saya, juga sahabat lama saya, Fadil, yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali. Dan ialah tak sangka-sangka malam ni kita dapat bertemu dalam program yang seperti ini, medium yang seperti ini. Mudah-mudahan ia memberi satu kebaikan ataupun manfaat kepada kita semua. Baik, kita pergi kepada topik yang Datuk kemukakan tadi, iaitu Muslim menangani COVID-19 ataupun coronavirus 19 ini. Baik, saya nak mulakan dengan memetik satu daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maksudnya, katakanlah olehmu wahai Muhammad, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah menimpa sesuatu ke atas kita yang terdiri daripada musibah, ujian, cabaran ataupun apa jua, melainkan itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Huwa maulana, dan dialah Allah pelindung kepada kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Maka kepada Allah jualah tempat untuk kita bergantung dan juga bertawakal bagi orang-orang yang beriman. Baik, ayat ini Datuk, kita sekurang-kurangnya ada 4 poin yang perlu kita ambil perhatian untuk mukaddimah kita pada malam ni. Yang mana ayat ni sebenarnya adalah untuk membetulkan mindset kita. Dia nak betulkan cara fikir kita. Bagaimana kita orang beriman untuk menanggapi sesuatu musibah yang berlaku. Termasuklah pandemik COVID-19 ini. Jadi kita nak kena betulkan mindset. Sebab saya tengok ramai orang, 100 orang, mungkin 100 cara memahami ataupun melihat COVID-19 daripada perspektif masing-masing. Jadi daripada ayat yang saya baca ni ada 4. Yang pertama, dia adalah merupakan ma kataballah, suatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya dia adalah merupakan qada dan qadar daripada Allah. Sebagai orang yang beriman, kita mesti beriman dan meyakini tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merungut mengenainya, apatah lagi untuk kita buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ma kataballah, suatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia bukan terjadi secara spontan, ataupun dia bukan berlaku semata-mata kerana bencana alam, tak ada kena mengena dengan ketentuan dan ketetapan Allah sebagaimana pandangan sebahagian mereka yang tidak beriman kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, ayat itu disebut lana. Ma kataballahu lana. Apa makna lana? Ulama menyebut lana ini artinya untuk kita. Jadi sesuatu yang Allah tetapkan itu adalah untuk kita. Dia kembali kepada kita. Jadi dia kembali kepada kita ni Datuk dalam dua segmen. Yang pertama dalam bentuk ujian dan yang kedua dalam bentuk azab. Dalam bentuk azab. Dalam bentuk ujian, kalau sekiranya kita sabar dan kita redha dengan ujian yang dijadikan oleh Allah ini, maka dia kembali kepada kita dalam 2 keadaan. Yang pertama, raf'ul manzilah. Dia nak angkat darjat kita sehingga kita menjadi orang yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, dia kafaratuz zunub. Dia mengkifaratkan dosa. Baik, itu adalah contoh bagaimana suatu yang berlaku itu adalah kembali kepada kita untuk manfaat kita, untuk kepentingan kita, ujian. Yang kedua, saya sebut tadi azab. Boleh jadi setiap musibah ini dia juga merupakan azab. Ini bukan saja-saja kita nak sebut, sebab dalam satu hadis yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi sebut annahu kana azaban. Ini ketika mana sahabat bertanya tentang penyakit wabak taun yang melanda pada waktu itu di zaman Nabi. Nabi kata apa? Pada taun, Nabi kata annahu kana azaban. Taun itu adalah azab. Yang mana azab itu adalah yab'athuhullah ala man yasha.
yang dibangkitkan, yang dihantar oleh Allah kepada siapa jua yang dikehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikan musibah itu sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Maknanya musibah itu sebahagiannya menjadi azab dan sebahagiannya menjadi rahmat. Menjadi rahmat bagi orang beriman, menjadi azab kepada siapa saja yang Allah nak tentukan dia sebagai azab. Baik, walaupun dia dalam kategori azab, dia tetap kembali kepada kita. Lana ma kataballahu lana, kembali kepada kita. Sebab kalau dia menjadi ujian untuk mengangkat darjat dan juga untuk menjadikan kita kifarat dosa yang kita ada, kalau dia menjadi azab, artinya untuk kita diadili oleh Allah agar nanti kelak di akhirat kita tidak dikekalkan dalam api neraka Jahannam. Wala'iyadzubillah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ayat tadi disebut huwa maulana. Dialah Allah adalah penolong kita. Artinya apa? Artinya di sini dia nak ajar kita supaya kita baik sangka pada Allah. Dalam keadaan kita menerima musibah yang begitu hebat dengan ancaman yang begitu dahsyat, penyakit yang membawa maut, kita tetap kena baik sangka pada Allah. Allah adalah pelindung kita. Yang kedua, untuk kita untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah. Sebab Allah lah pelindung kita. Dialah maula. Dialah maula. Bukan Amerika, bukan WHO, bukan teknologi. Semua tu adalah ikhtiar. Teknologi ikhtiar. Kecanggihan yang dimiliki oleh manusia ni semua atas orang panggil medium ikhtiari. Tetapi siapa yang menjadi maula kita, yang menjadi pelindung kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah maula dan Allah lah syafi. Jadi oleh kerana itu yang keempat pada ayat yang kita baca tadi, akhirnya Allah kata falyatawakkalil mu'minun. Oleh kerana Allah itu maula, dialah yang menjadi pelindung, dialah yang akan menyembuhkan penyakit, dialah tempat kita bergantung, maka kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah maknanya kita tidak boleh menggunakan teknologi ini untuk menangani ataupun menentang COVID-19 ini. Tetapi itu adalah di atas sabil al-ikhtiar, atas jalan berikhtiar. Kita tak sudah dengan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindset yang kita nak betulkan di sini Datuk ialah kalau kita ikhtiar saja tidak bergantung kepada Allah, itu salah. Kerana Allah adalah maula. Tetapi kalau kita bergantung saja kepada Allah, dalam keadaan kita tidak berikhtiar pun salah. Sebab kita diajar dua perkara. Yang pertama, ikhtiar ni sama ada mencegah ataupun mengobati, mencegah ataupun mengelak daripada penyakit yang melanda. Yang kedua ialah untuk merawat kalau kita dah kena penyakit tersebut. Jadi kedua-dua ni memang kita kena berikhtiar. Jadi insya-Allah saya akan sambung bagaimana konsep kita nak mencegah dan juga kita nak merawat penyakit dan apa juga sudut pandang daripada Islam. Jadi untuk orang panggil muqaddimah tadi, saya sebut dulu pembetulan mindset kita dengan ayat yang kita baca tadi daripada surah Taubah ayat yang ke-51. Sila Datuk. Terima kasih. Alhamdulillah Ustaz. Saya fikir para penonton kita dapat satu pencerahan pada malam ini. Banyak kita baca, tetapi kita baca dalam tulisan. Bila kita baca dalam tulisan, kita hanya dengan pemahaman kita. Kalaupun tidak ada kita rujuk, siapa-siapa nak dirujuk, akhirnya kita dengan pemahaman kita. Tapi apa yang Ustaz tadi cuba terangkan kepada kita, saudara, this is a problem, this is an issue of mindset. Mindset kita. Macam mana orang Muslim memandang, menganggap, menangani dan juga macam mana tindakan-tindakan yang mesti diambil kerana penyakit COVID-19 itu sudah berada di depan kita, bahkan sudah meragut bernyawa ribu-ribu nyawa dalam dunia. Juta dah tuan-tuan, hampir setengah juta nyawa dah yang sudah diragut oleh COVID-19 ini. Tapi kalau misalnya orang Islam, sama juga pandangan dia macam orang Barat. Kalau kita tengok tulisan-tulisan daripada Barat, saya baca juga daripada Eropah, daripada Amerika dan sebagainya, macam Presiden Trump dan sebagainya. Tuan-tuan asal-asalnya ditepikan saja. Dia tepikan saja. Ini ringan, tak ada apa bendanya. It will be get to normal, dia kata. In no time, will get to normal. Kecil begitu saja.
Tapi tuan-tuan, itu walaupun datang dari presiden negara yang besar Amerika Syarikat, tapi tidak semestinya itu menjadi tanda aras untuk kita ikut dan sebagainya. Tapi yang Ustaz terangkan tadi, saya sangat tertarik tuan-tuan. Yang 4 komponen tadi. Yang pertama ialah qada dan qadar. Kita kena terima ini. Kita terima ini qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi tuan-tuan nampak ialah itu sama ada ujian atau itu azab. Ya? Ujian atau azab yang dibentangkan oleh Ustaz. Jadi ini tuan-tuan dan puan, alhamdulillah Ustaz akan ulas lebih lanjut lagi. Dan yang ketiga tadi tentang Allah menjadi penolong kita. Allah jadi penolong kita. Apapun Allah Subhanahu Wa Taala, apapun balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun boleh daripada Allah dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga tuan-tuan yang disebut tadi, yang keempat yang disebut tadi, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang cantiknya saya tengok tadi ikhtiar dengan tawakal. Ikhtiar saja pun tak boleh tanpa tawakal, tawakal saja pun tak boleh tanpa ikhtiar. Dua-duanya digabung, itulah menjadikan orang Islam tuan-tuan. Orang Islam selalunya, orang Islam dalam menanggapi apa keadaan pun, the most calm, ya. Orang yang paling calm, yang paling tenang, yang paling tenteram, tuan-tuan tengok di mana-mana pun. Orang Islam lah tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah saya ingat itu satu permulaan mukadimah yang sangat cantik daripada Ustaz Nasaruddin, dan saya harap tuan-tuan dan puan insya-Allah yang menonton ni ribu-ribu ni Ustaz. Menonton ni ribu-ribu. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Malam tadi yang reach saja malam tadi Ustaz, reach dia punya reach dengan Ustaz Kazim malam tadi dalam 170,000 begitu ya. Oh, semalam dengan Ustaz Kazim. Ustaz Kazim, masya-Allah. Ini malam ni pun saya rasa pasal diwar-warkan begitu, dan saya rasa ramai yang menonton Ustaz dan ramai nak menjenguk-jenguk, nak mengintai-ngintai tengok Nasaruddin yang rupawan, yang dermawan, yang rupawan, insya-Allah. Ustaz yang berikutnya Ustaz, yang berikutnya kalau dapat Ustaz ulas sekali, Ustaz kembangkan. Saya pun tak mau interject, tak mau masukkan lagi tuan-tuan. Tapi Ustaz ulas, Ustaz kembangkan supaya ada kepahaman. Saya hendak malam ini kalau kita dapat menghabiskan dalam 1 jam 10 minit ni, ada kepahaman. Mindset yang betul, kepahaman yang betul, terutama Ustaz, dari segi akidah, dari segi syariah, dari segi akhlak, itu yang kita nak jaga tuan-tuan. Sila Ustaz. Ya, betul. Ya, terima kasih Datuk. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kenapa kita nak betulkan mindset? Ialah supaya nanti apabila kita berdepan dengan COVID-19 ini, yang pertama kita tidak rosak akidah. Kemudian yang kedua, kita tidak melanggar batas syariat kerana gara-gara kefahaman yang salah ataupun tindakan yang tidak tepat. Baik, saya sebut tadi, ada orang dia menganggap kalau biasa kita dengarlah, dia kata saya tak takut pun corona, saya hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara sepintas lalu, ucapan dia nampak macam betul. Sebab memang kita kena takut pada Allah. Apa sangat kita nak takut pada makhluk? Corona tu makhluk. Makhluk halus, makhluk yang sangat kecil. Tetapi dalam konteks ini, kita kena faham bahawa, saya sebut tadi, yang pertama, kita ada dua. Yang pertama ialah tawakal kepada Allah, dan yang kedua ialah ikhtiar. Kita tak boleh asingkan dua perkara ni. Dalam kita berhadapan dengan COVID-19 ini, yang merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga saya harap mudah-mudahan menjadi rahmatlah kepada kita orang beriman. Kita diminta supaya duduk pada dua keadaan. Baik, saya ambil dulu ikhtiar. Sebab Allah sebut, iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kamu telah berazam, telah bernekat dengan maksud berikhtiar sehabis daya dengan menggunakan seluruh keupayaan, teknologi yang ada, kemampuan yang ada, kemudian dalam masa yang sama kita kena bergantung harap kepada Allah. Baik. Ikhtiar ini dia bagi pada dua. Yang pertama, cegah. Ini ikhtiar dalam berdepan dengan COVID-19 lah. Dalam konteks perbincangan kita pada malam ni, iaitu COVID-19. Kita kena cegah dan elak. Kenapa kita kena cegah dan kita kena elak? Sebab memang agama ajar macam tu. Agama ajar macam tu. Kita tak boleh buat berani-berani diri, konon-konon kita tak takut pada virus dan sebagainya. Tidak. Agama yang ajar, Nabi yang ajar. Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sebut, wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Kamu kena lari daripada penyakit pandemik ini, penyakit wabak menular ini, sebagaimana kamu lari daripada seekor singa. Macam mana kamu lari daripada singa, begitulah kamu kena lari daripada penyakit. Maknanya tak boleh kita saja nak menempah diri, nak cari penyakit, tak boleh. Sebab
Dalam Al-Quran pun Allah sebut, dalam surah Al-Baqarah Allah sebut, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu dalam lembah kebinasaan. Artinya kita kena protect diri kita. Dan kebetulan pihak berkuasa, kalau di Kementerian Kesihatan, dia ada keluarkan SOP dia. Bagaimana kita nak kena pakai topi muka, kita nak kena basuh tangan, kita nak kena jarakkan kedudukan kita antara satu sama lain. Itu semua adalah ikhtiar, langkah-langkah untuk mencegah dan mengelak supaya kita tak dijangkiti. Maka itu adalah menepati kehendak agama. Dia tidak bertentangan. Malah dengan kita mentaati kaedah mencegah dan mengelak daripada kena penyakit, itu adalah satu daripada contoh kita taat pada agama. Kita taat pada suruhan Nabi. Kita taat pada syariat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dah kena penyakit, kita kena merawat. Kalau kena penyakit, tentu saja kita kena merawat. Merawat ini adalah satu juga cara yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memerangi dan mendepani penyakit yang orang panggil kita hidapi. Antaranya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi sebut, innallaha anzala da'a wad dawa. Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat. Allah Ta'ala turunkan sekali serentak penyakit dan obat. Wa ja'ala likulli da'in dawa. Dan Allah menjadikan tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawaw. Maka berobatlah maknanya. Ambillah rawatan. Cuma kata Nabi, wala tadawaw biharamin. Jangan kita berubat dengan cara yang haram. Baik, ini adalah konteks yang kita kena faham secara tepat dan secara betul supaya nantinya kita tidak orang panggil silap dalam mengambil pendirian waktu kita berdepan dengan penyakit ini. Sebab ada setengah-setengah tu dia agak orang panggil agak keterlaluan. Dia nak tunjuk bahawa dia kuat berpegang pada agama. Lalu dia kata apalah sangat dengan virus ini, dia hanya takut pada Allah. Lalu dia tak peduli langkah-langkah pencegahan, dia tak peduli tentang rawatan apa semua sekali. Maka kalau itu cara dia bercakap, artinya dia tidak takut pada Allah. Sebab orang yang takut pada Allah, dia akan patuh pada apa yang Nabi ajar dan apa yang agama ajar. Itu kaedah dia. Okey, Ustaz. Okey. Ustaz Rabi nak teruskan lagi? Boleh saya nak teruskan lagi? Boleh. Sila. Okey. Saya ada nak sentuh sikit tentang isu yang berbangkit dalam kita menangani COVID ni. Tiba-tiba pihak kerajaan telah menetapkan apa yang kita sebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah suatu yang diwartakan di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkitlah 1988 yang juga dikenali sebagai Akta 342. Baik, PKP ini dia telah menetapkan kawalan kita supaya kita tak boleh keluar secara sewenang-wenangnya daripada rumah dengan menggunakan slogan stay at home. Kecuali orang-orang tertentu lah. Orang-orang tertentu ni macam frontliners kita lah. Doktor, nurse yang bertugas di hospital ataupun pemimpin-pemimpin yang nak turun, nak mengurus pentadbiran dan pemerintahan negara. Kemudian sukarelawan yang dibenarkan untuk menghantar dan mengagih bantuan. Itu frontliners yang dibenarkan, diberikan keizinan. Cuma timbul satu isu, sebahagian di kalangan umat Islam, dia pertikaian. Kenapa sampai ke peringkat nak semayang berjemaah pun tak boleh? Sedangkan, ini isu besar ni. Sebab dia kata kenapa sampai ke peringkat kena kosongkan masjid. Kemudian ni nak umrah pun tak boleh, nak semayang tarawih pun tak boleh. 2-3 hari lagi kita nak masuk Ramadan. Jadi dia menjadi suatu yang agak janggal ataupun suatu yang agak pelik, terutama bagi orang yang memang senantiasa bergantung dengan masjid lah. Tentunya orang beriman dia akan merindui masjid. Sebab salah satu daripada sifat orang beriman itu yang akan mendapat lindungan arasy Allah di akhirat kelak ialah qalbuhu mu'allikum bil masajid. Hatinya senantiasa bergantung pada masjid. Tiba-tiba datang COVID-19 ni tak boleh pergi ke masjid. Dia menganggap seolah-olah ini satu kerugian yang sangat besar kepada mereka. Seolah-olah juga inilah satu ancaman yang tanpa disedari akan lebih melemahkan umat Islam. Dan ada yang buat teori kata ini perancangan daripada musuh untuk mengosongkan masjid dan sebagainya.
Baik. Yang pertama, Datuk, saya memang respect dan menghormati pandangan yang mana menunjukkan mereka sebenarnya sangat sayang ke masjid, cinta berjamaah. Cuma dari sudut pandang agama, kita kena melihat begini. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi sebut, ni hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kata, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana muqiman sahihan." Maksudnya, kata Nabi, apabila seseorang hamba itu ataupun seorang manusia itu sakit ataupun dia bermusafir, kutiba lahu mislu ma kana muqiman sahihan. Dia diberi pahala sama macam seolah-olah dia sihat dan dia tidak bermusafir. Maknanya, dia tak pergi ke masjid. Dia tak pergi ke masjid. Kenapa? Kerana dia sakit. Ataupun dia tidak pergi ke masjid kerana dia bermusafir. Jadi dia terpaksa semayang jamak di tepi jalan barangkali. Ataupun mungkin dia terlantar di rumah, tak boleh pergi ke masjid. Terhalang untuk pergi ke masjid. Dia tetap dapat pahala, Datuk. Kata Nabi, dia tetap dapat pahala sama seolah-olah macam dia sihat yang sebelum ini senantiasa pergi ke masjid. Dan sama pahalanya seperti seolah-olah dia tidak bermusafir. Sebaliknya dia bermukim. Tapi dengan syarat, ulama bahas hadir ni, dengan syarat masa dia sihat kemarin ni, dia adalah orang yang senantiasa mulazamah dengan masjid surau. Janganlah pula masa sihat baru ni tak pernah pijak pun tangga surau masjid. Apabila dah datang COVID, kena PKP, duduk di rumah, dia mengeluh, tak dapat pergi ke masjid. Dia rasa rugi, tak dapat pergi ke masjid. Dulu masa tak ada PKP, tak nampak pun muka di pintu masjid, tak nampak pun muka di berjemaah di masjid. Jadi kalau macam tu, dia tak dapat pahala lah. Ulama kata tidak dapat pahala. Orang yang dapat pahala ialah orang yang mulazamah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud saya ni, Datuk, tidak rugi. Jangan rasa rugi. Kerana arahan untuk kita tidak berjamaah itu bukanlah arahan untuk menghalang kita berjamaah. Tetapi itu sabit dengan maslahah umat Islam. Dan dia difatwakan oleh ahli majlis fatwa dan juga dibahas oleh para alim ulama dari segi qawaid fiqhiyah pun semua sekali. Jadi kita jangan bimbanglah kepada umat Islam di luar sana. Jangan bimbang dan jangan rasa rugi kerana kita tidak dapat berjamaah di masjid. Sebaliknya, ni saya nak pesan. Sebaliknya, kenapa tidak kita jadikan rumah kita sebagai masjid pula? Ini orang panggil apa, Datuk, yang orang sebut new normal kan? New normal musim COVID ni, kenapa tidak kita jadikan rumah kita sebagai musalla, sebagai masjid? Anak-anak kita azan, kemudian kita imamkan, ataupun anak-anak kita yang telah dewasa yang hafiz Al-Quran barangkali boleh jadi imam tarawih di bulan puasa nanti. Jadi kita jadikan sudut rumah kita itu satu musalla dan sekaligus dia dapat mengekalkan momentum salat jemaah kita, insya-Allah. Itu satu perkara yang boleh kita lakukan. Baik. Satu lagi, Datuk, saya nak sebut sebagai akhir untuk pusingan ini. Saya tertarik dengan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Suhaib radhiyallahu anhu, di mana Nabi sebut ajaban li amril mu'min. Kata Nabi, pelik sungguh urusan orang yang beriman ini. Pelik dahsyat urusan orang beriman ini. Ajib urusan orang beriman ini. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara yang berlaku atas diri dia, semua ada kebaikan. Semua ada kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah berlaku demikian, kata Nabi, kecuali hanya berlaku pada orang beriman sahaja. Hanya orang beriman saja special untuk dia. Apa pun berlaku ke atas diri dia, semuanya ada kebaikan. Yang pertama, dia kata Nabi, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Jika sekiranya dia ditimpa kemewahan, timpa kenikmatan, timpa kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah. Dengan sebab dia syukur kepada Allah, dia dapat pahala daripada Allah, dia dapat kebaikan daripada Allah. Wa in asabathu dharra sabar. Jika sekiranya dia ditimpa dengan satu musibah seperti COVID-19 yang datang ini, maka dia bersabar. Dia bersabar dengan segala kepayahan, dia bersabar dengan segala kesakitan, dia bersabar dengan segala ujian itu, fakana khairallah, maka baginya satu kebaikan yang dijanjikan oleh Allah.
Masya Allah. Inilah kelebihan orang beriman. Dalam apa jua situasi, kalau dia susah, dia bersabar. Dan kalau dia senang, dia bersyukur kepada Allah. Sepatutnya itulah cara kita untuk berdepan dengan apa jua bentuk musibah. Bukan saja COVID-19, tetapi apa jua bentuk musibah. Kita kena letak diri kita dalam keadaan bersabar. Dan sabar itu sebenarnya adalah suatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka orang-orang yang bersabar. Sila Datuk. Okey Ustaz, alhamdulillah. Tuan-tuan saya memang tidak mencelah apa-apa sebab saya seronok daripada penerangan awal tadi, mukaddimah tadi. Tuan-tuan tengok dikembangkannya. Dan dikembangkannya satu persatu, laras demi laras, laras demi laras. Saya rasa tuan-tuan perbincangan pada malam ni daripada bagi Ustaz Nasruddin Hassan Tantawi ni, saya nampak begitu methodikal tuan-tuan daripada tak kembang dikembangkannya dengan sokongan tuan-tuan. Sokongan daripada Quran, sokongan daripada hadis, dan saya rasakan tuan-tuan dengan tuan-tuan mengikuti. Saya harap tuan-tuan malam ni insya-Allah saya rasa lain sikit malam ni tuan-tuan. Malam ni perbincangan dia saya rasa lain sebab malam ni tuan-tuan kena menakul namanya tuan-tuan. Kena renungkan, kena fikirkan. It is not as simple tuan-tuan dan puan. Memanglah sebenarnya perbincangan yang macam ni tuan-tuan, kalau kita nak angkat lagi tinggi perbincangan, takut mungkin kita tidak dapat mengikutinya. Tapi saya rasa Ustaz telah mengambil jalan tengah sekarang ni. Macam mana nak nerangkan kepada publik keseluruhannya, khususnya masyarakat Islam, sebab itu disebutkannya sabban azab atau rahmat. Contoh ni tadi, apa yang kita nak berkomit ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kepada mindset kita, ini azab atau rahmat. Tuan-tuan dan puan, saya sangat gembira lah dengan penerangan yang diberi itu. Paling tidaknya saya sendiri pun merasakan, wah, ini satu mindset yang ada kepada kita dan mesti ada kepada kita sebagai Muslim. Sebab ada kaitan langsung dengan akidah, ada kaitan langsung dengan syariah, ada kaitan langsung dengan akhlak, ada kaitan langsung dengan maqasid syariah itu. Ustaz, saya nak pergi kepada yang rahmat tadi. Saya ambil yang rahmat lah Ustaz. Ustaz pun ada bayangkan di hujung tadi Okey, kita sebagai unit keluarga Ustaz, dalam keluarga ni. Saya tak tahulah keluarga yang saya baca-baca dan buku yang saya tulis Ustaz. Saya dah ada tulis buku tentang ini. Dan saya tengok tuan-tuan, terutamanya hubungan di antara ahli keluarga semakin renggang. Semakin kita membangun, semakin banyak kerja, semakin besar gaji, semakin banyak tanggungjawab. Ini tanggungjawab pun Ustaz pun terasa lah ni. Makin renggang kita. Dan kita pun tak tahu bila masanya nak merapatkan. Tuan-tuan tengok masa nak merapatkan, bila ada perkahwinan. Ada ke perkahwinan tiap bulan sekali? Tak ada. Tak ada. Bila ada kematian, adakah kematian tiap 2 minggu sekali? Tak ada. Adakah misalnya kenduri-kenduri? Adakah kenduri tiap 2 bulan sekali? Tak ada. Jadi tuan-tuan, Allah dah kendurikan kita tuan-tuan ni. Allah dah letakkan kita dalam satu gelanggang namanya COVID-19 tuan-tuan. Itu sebabnya tadi azab atau rahmat. Tuan-tuan dan puan. Yang di-appeal tadi, ini adalah merupakan rahmat Allah SWT yang mesti disambut tuan-tuan. Yang mesti disambut. Disambut untuk apa tuan-tuan? Untuk kita meletakkan diri kita kepada satu jalan untuk setiap orang. Inilah masanya. Sekarang ni Ustaz dah 1 bulan 3 hari ke 4 hari begitu. Kita dalam partial lockdown ni Ustaz betul. Jadi kalau misalnya kita tak gunakan, sebab ada isteri-isteri yang tulis kepada saya, ada isteri-isteri yang telefon kepada saya. Apa dia kata Ustaz? Minta maaf. Saya nak minta maaf dulu. Apa dia kata? Dah masuk sebulan dah ni. Suami saya tak ada ambil tindakan apa-apa. Suami saya dengan telefon dia, subuh pun tak bangun dan sebagainya. Anak pun dia tak tengok, anak pun dia tak tegur, masih dalam bilik. Masuk bilik, kunci bilik, entah apa anak buat dalam bilik, kita pun tak tahu. Time makan baru keluar. Masa makan pun tak bercakap Ustaz. Pandang nasi, pandang lauk, tak pandang mak, tak pandang ayah. Inilah yang berlaku Ustaz. Tapi dalam keadaan COVID-19 ini pun berlaku juga. Saya tak tahu, takut rahmat itu berubah kepada azab tuan-tuan. Terima kasih Datuk. Ini memang satu dilema lah. Apabila kita berdepan dengan situasi yang seperti ini, sebetulnya apa yang paling penting ialah kita sebagai seorang Muslim, kita kena tahu apa yang sepatutnya kita lakukan dengan situasi dan juga dengan suasana yang kita depani. Sebagai contoh, apabila
tempoh PKP ni bersambung daripada fasa 1 masuk fasa 2, kemudian masuk fasa 3, entah lepas ni mungkin masuk fasa 4, walaiyazubillah. Apa yang saya nak sebutnya ialah kita sebagai seorang Muslim, kita kena tahu apa yang sepatutnya kita lakukan. Dan tentu saja apa yang patut kita lakukan ini ialah sebagaimana yang diajar oleh agama lah. Apabila kita duduk di rumah sebagai contoh, saya kebetulan 3 hari lepas saya ada buat juga dalam Facebook Live ini untuk memberitahu tentang tip-tip mengisi kekosongan ataupun mengisi kelapangan di sepanjang tempoh PKP ini. Sebab bagi orang lelaki, Datuk, terutama yang bekerja, yang sibuk di luar, tiba-tiba sebulan lebih terperap di rumah, dia mari satu stres lah. Dia mari satu macam tension. Jadi tak pelik lah kalau ada orang kata carta ataupun indeks keganasan rumah tangga bertambah. Kita dok anggap apabila ada PKP, semua duduk di rumah tangga makin akrab. Suami isteri makin rapat. Rupa-rupanya ada di sana, dia berlaku sebaliknya. Dia jadi rimas. Asyik tengok muka kau je, kan? Dia jadi rimas. Jadi apabila gitu, dia tak tahu nak buat apa. Akhirnya marah, pukul anak isteri, macam Datuk cerita tadi lah. Masing-masing duduk dalam bilik dengan dunia game dia, dengan handset dan sebagainya. Baik. Sebetulnya saya sebut tadi, yang pertama, kita kena ambil peluang untuk memperbetulkan diri kita. Sebab apabila berlaku situasi yang macam ini, dia bukan berlaku secara spontan, dia bukan berlaku secara tak sengaja, dia ada hikmah sebenarnya. Saya dah baca satu video, saya dah tonton satu video. Dia kata dengan berlakunya lockdown di seluruh dunia ni, bukan saja kita, bumi pun sedang memperbaiki diri dia. Bumi itu sendiri sedang perbaiki diri dia dengan lapisan ozonnya semakin pulih, dengan sungainya makin jernih. Saya tak tahu, ada kawan call saya, Datuk, dia kata sungai Kelang dah jernih sekarang ni. Berbanding dengan sebelum ni, wallahualam saya tak sampai ke KL dalam musim lockdown ni. Tapi ada dia hantar gambar, dia kata sungai jadi jernih sebab udara makin turun, indeks pencemaran dia mungkin kerana kilang-kilang tak beroperasi, kenderaan tak banyak di jalan. Artinya hikmah dia, bumi sedang buat proses pemulihan. Dah kalau bumi itu boleh buat proses pemulihan, kenapa tidak kita manusia? Kenapa angkuh sangat? Kenapa sombong sangat? Sehingga kita masih mahu kekal dengan keegoan kita. Allah hantar makhluk sekecil dan sehalus virus corona ini sebenarnya nak menundukkan keegoan manusia, Datuk. Walaupun manusia ni ada teknologi yang begitu canggih, akhirnya terpaksa tunduk dengan sekecil makhluk yang bernama coronavirus ini. Baik, jadi kita kena ambil peluang untuk memperbaiki dan memperbetulkan diri kita. Contoh, apabila kita duduk suasana begini, kita diajar oleh Allah untuk bermuhasabah. Kenapa tidak kita bentang sejadah sekejap, kita bermuhasabah? Kenapa Allah timpakan musibah begini kepada kita? Kalau kita tengok pada Al-Quran, Allah sebut apa? Allah sebut sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini tidak berlaku melainkan dia adalah angkara perbuatan tangan manusia itu sendiri. Adalah perbuatan tangan manusia itu sendiri. Artinya barangkali dosa, kemungkaran, kemaksiatan yang Allah nak sedarkan kita dengan musibah yang seperti ini. Sebab itu, para alim ulama, malah Nabi sendiri pun ajar untuk kita berdepan dengan apa jua musibah, supaya Allah segera angkat musibah itu, kita kena banyak beristighfar. Kita kena banyak beristighfar. Orang yang banyak beristighfar, balasannya ialah Allah akan selamatkan dia daripada musibah. Ataupun kalau musibah tu datang, Allah cepat-cepat angkat. Dia kena beristighfar. Apa makna istighfar? Makna istighfar ialah kita mohon ampun kepada Allah di atas dosa yang kita lakukan. Daripada mana kita nak tahu kita ada dosa? Daripada muhasabah.
Jadi kenapa tidak tadi saya sebut, kita bentang sejadah, kita semayang 2 rakaat, kemudian kita termenung di depan Allah. Kita hisap, kita hitung diri kita, apa yang kita buat. Mula-mula pada diri kita. Kemudian kita tengok pada keluarga, bagaimana anak kita, bagaimana isteri kita. Isteri kita semayang ke tidak? Anak kita semayang ke tidak? Kalau mereka semayang, betul ke bacaan mereka? Kenapa tidak? Ini peluang kita ambil untuk kita jadikan suasana muhasabah itu wujud secara keluarga. Jadi saya sarankan supaya bolehlah masa ini ayah-ayah ataupun ketua keluarga ambil kesempatan untuk memperbaiki diri dan keluarga secara serentak maknanya. Sebab sampai bila kita nak biar rumah tangga kita begini? Kita nak biarkan rumah tangga kita, orang lain bahagia, kita tak bahagia, orang lain happy, kita murung, orang lain seronok, kita tertekan dengan keadaan. Sampai bila? Jadi kita, kalau orang lain boleh bahagia, kenapa kita tidak boleh? Jadi, benda-benda macam ni balik pada muhasabah tadi. Balik pada muhasabah. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian lihat apa yang berlaku pada diri kamu pada hari ini untuk tujuan hari esok kamu. Jadi lihat apa yang sedang berlaku pada kamu pada hari ini untuk masa depan kamu. Paling tidak nanti di akhirat nanti bagaimana kehidupan kita. Itu yang pertama, untuk merubah suasana kekeluargaan kita supaya kita dapat capai apa yang selalu kita buat hashtag usrati jannati. Jangan jadi hashtag saja usrati jannati, rumahku syurgaku, tapi kita kena proses, kita kena usahakan bagaimana untuk mencapai rumah tangga yang benar-benar menepati konsep rumahku syurgaku. Kemudian yang kedua, dia punca tekanan ini kerana dia rasa bosan. Dia rasa bosan. Dia tak ada aktiviti. Baik, sekarang ni kita aktifkan rumah tangga kita. Tapi ini memerlukan satu, orang panggil, kesungguhan daripada semualah. Kawan-kawan saya pun ada duk share dalam YouTube, dalam Facebook, aktiviti-aktiviti yang mengembirakan ahli keluarga. Dia bergurau dengan anak isteri, dia buat game, dia indoor game dalam rumah. Dia main tepuk amai-amai lah, apa, mengenang nostalgia lama suami isteri. Saya kira itu baik sebenarnya. Sebab Nabi sendiri pun sering bergurau dengan para isterinya. Dan Nabi juga adalah seorang yang paling baik hubungan dengan ahli keluarga dia. Jadi, kenapa tidak kita mencontohinya dan kita ambil kesempatan ini? Kalau di hari-hari lain, katalah kita sibuk bekerja, keluar pagi, panjkat, petang sampai malam baru sampai di rumah. Jadi kita buat alasan sibuk mencari rezeki. Baik, sekarang musim PKP, kita duduk di rumah, hilangkan kebosanan itu dengan kita mengaktifkan dan menceriakan suasana rumah. Jadi kena rajin-rajinlah. Sebab kalau kita tak mampu buat, maka kita tak nak salahkan agama. Ini soal personality, Datuk. Soal kepribadian, soal syakhsiah kita. Kita yang nampaknya tak nak berubah. Kita yang tak nak membentuk suasana. Padahal kita mampu melakukannya. Kadang-kadang, saya tengok ada setengah orang tu, di pejabat, dia boleh bentuk suasana keceriaan di pejabat sebagai ketua jabatan. Di sekolah, dia boleh bentuk suasana ceria di sekolah dengan anak murid dia sebagai seorang guru ataupun pensyarah. Kenapa tidak di rumah dia buat begitu kepada anak dan isterinya? Jadi saya balik pada soal personality. Soal dirinya yang perlu diturunkan keegoan dia, turunkan kedegilan dia. Dah kalau sebegini musibah datang tak berubah lagi, saya memang jangka orang tu memang tak nak berubah lah. Dia kalau tak nak berubah, Datuk, memang tak akan berubah. Saya pernah baca satu jurnal, seorang pakar kaunseling. Dia seorang kaunselor, dia pakar kaunseling. Dia berjaya untuk merubah semua orang. Dia dengan kehebatan dia beri kaunseling. Tiba-tiba satu hari dia bertemu dengan seorang budak yang sangat nakal. Ni peristiwa ni berlaku di Amerika. Habis cara dah dia kaunseling, budak tu tak berubah. Akhir sekali dia tanya, kenapa kamu ni tak boleh berubah sedangkan aku ni dah berjaya merubah ramai figure-figure dan mereka telah berjaya. Budak tu jawab spontan je, Datuk. Memang saya nak kekal macam ni.
Memang saya nak jadi macam ni. Saya tak nak berubah. Jadi kalau macam tu, betul lah apa yang Allah sebut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum tu sendiri yang bersedia untuk merubah nasibnya. Sama juga dalam kes kita hari ni. Kalau kita tak bersedia untuk merubah kehidupan kita sekeluarga, maka memang rumah kita dia tak jadi baiti jannati, dia jadi baiti nari. Rumahku nerakaku, wala'iyadzubillah. Ada saya pun dapat maklumat yang macam tu, Datuk. Dia balik je rumah, dia rasa rimas, dia rasa macam duduk dalam oven panas. Cepat-cepat nak keluar. Tiba-tiba sekarang tak boleh keluar. Dia mengamuk dalam rumah. Dia tak tahu nak buat apa. Dia tak nak membetulkan keadaan. Jadi saya sarankan sebagai seorang Muslim, kita jadikan peluang ini untuk menceriakan rumah tangga kita. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting lah. Satu lagi aktiviti yang boleh menenangkan kita. Sebab kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Saya tahu dan ramai pun pakar-pakar duk sebut, punca stres, punca mengamuk, punca keganasan ini berlaku kerana tekanan, kerana kebosanan, kerana kejemuan. Jadi tak tahu nak buat apa. Baik, sekarang ni cuba kita latih untuk zikir. Jadikan dia satu daripada new normal kita ialah berzikir. Zikir yang paling besar Al-Quranil Karim. Baca Quran. Kalau tak jadi COVID-19 ni, saya tak tahulah berapa lama agaknya kita tak pegang Quran. Ada orang saya tanya dia, last dia pegang Quran, baca Quran tu dah 3 bulan, 4 bulan. Tu standard lah. Ada yang bertahun Datuk tak pegang Quran. Kecuali yang baca dalam semayang lah. Yang baca dalam semayang tu pun mujur semayang. Al-Fatihah, inna a'tayna. Al-Fatihah, inna a'tayna. Itulah jadi ulang dua tu. Jadi, tak baca surah-surah yang lain. Sebab lama sangat dah jauh dengan Al-Quran. Sedangkan yang menghidupkan hati kita, yang menyegarkan hati kita, yang memberi kekuatan dalaman kepada kita ialah wahyu Allah, Al-Quranil Karim. Kenapa kita sebagai seorang Muslim tiba-tiba kita jauh dengan Al-Quran? Balik, pegang Al-Quran, baca semula Al-Quran, paling-paling tidak. Sebelum kita tidur, kita baca surah Al-Mulk. Nabi kata siapa-siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum dia tidur, surah itu nanti datang waktu dalam kubur nanti untuk backup dia, untuk defend dia sewaktu berdepan dengan soalan mungkar dan nakir nanti. Jadi ini adalah merupakan satu fadilat yang sangat besar yang Allah beri kepada kita. Paling tidak baca surah Al-Mulk. Tak panjang pun, 30 ayat. Jadi kalau kita sibuk dengan membaca Al-Quran, kita tak bosan lah. Kita tak jemu. Jadi kita pun dapat meredakan orang panggil suhu panas baran kita. Dan akhirnya Datuk, saya ada satu petua Datuk. Ada satu petua. Petua untuk menurunkan panas baran. Ni boleh musim-musim COVID ni elok sangatlah kita amalkan. Ni petua ni dia tak ada nas, dia tak ada nama dah petua. Dia tidak ada Quran dan hadis yang menceritakannya. Tetapi dia adalah pengalaman alim ulama kita. Pengalaman daripada para alim ulama kita dalam mendidik ummah. Dia menemui satu kaedah bagaimana petua untuk menenangkan dan menghilangkan panas baran. Dan alhamdulillah dia sangat mujarrabah, sangat orang panggil sangat eksperimental. Maknanya dia melalui proses eksperimen ini saya sendiri merasainya. Dulu pun saya tak mudah juga Datuk panas baran ni waktu muda-muda dulu. Tapi apabila kita dah amal dia suhu panas baran tu dia turun. Amalan dia begini. Setiap kali kita nak gosok gigi Datuk. Setiap kali kita nak gosok gigi, kita baca satu doa. Kita amalkan satu doa. Allahumma tahhir fil fammi wa nawwir fi qalbi wa harmin jasadi ala nar. 3 perkara kita minta. Allahumma, ya Allah, tahhir fil fammi, bersihkan apa yang ada di mulutku. Wa nawwir fi qalbi, dan terangkan hatiku, lapangkan dadaku maknanya. Wa harmin jasadi ala nar, dan haramkan diri aku ni disentuh oleh api neraka. Baca doa ni setiap kali gosok gigi. Gosok gigi pagi baca 3 kali, gosok gigi tengah hari 3 kali, gosok gigi tak baca je tiap kali kita gosok gigi. Sama ada gosok gigi dengan berus gigi ataupun dengan kayu sugi, pulanglah, tapi doa itu mesti kita amalkan. Lama kelamaan apabila kita sampai ke peringkat istiqamah mengamalkannya, kita akan dapati
kita tenang dan kita tak cepat panas barat. Dia mudah cool down, dia mudah reda, kemarahan dia hilang. Jadi saya kira ini orang panggil petua lah saya nak kongsi dengan orang ramai. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, insyaAllah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan ya. Kalau tengok, saya kata tadi yang methodical tuan-tuan. Mula-mula tu konsep, lepas tu pergi kepada sedikit dekat dengan amalan. Dan yang ketiga ni pergi kepada amalan. 1, 2, 3, 4, 5 amalan. Yang ditinggalkan kepada kita. Sayang sangatlah tuan-tuan. Kalau majlis macam ini, orang yang datang seperti ini, tetamu macam ini, berlalu begitu saja tuan-tuan. Sangat-sangat sayang. Saya tak tahu berapa orang anak-anak kita yang umur 15 tahun, sampailah umur 40 tahun, yang sekarang ni pegang handphone dia, smartphone dia bersama dengan kita tuan-tuan dan puan. Saya tak tahu. Sama ada masih juga dengan dia punya video games, masih juga dengan dia punya dengan filem, dengan drama dia yang tuan-tuan boleh saring terus dalam telefon, ataupun saya meminta tuan-tuan, minta sangatlah. Inilah programnya. Inilah program yang nak membina. Program ini tuan-tuan tak payah pergi keluar, tak payah pergi mana, tak payah keluar bilik, tengok saja. Tepi-tepi bantal tuan-tuan letak, boleh tengok saja tuan-tuan. Ilmu datang. Ilmu datang kepada kita. Bukan kita datang kepada ilmu. Ilmu datang kepada kita. Tapi kalau itu pun tak dapat dilaksanakan, tak dapat kita membina diri, tak dapat kita tuan-tuan membangun diri kita sebagai Muslim yang baik, saya tak tahulah. Macam Ustaz menyebut tadilah, mungkin betul-betul lah budak tu tak mau jadi baik lah. Memang tak nak jadi baik. Dan cerita budak di Amerika tadi. Tuan-tuan saya tak tahu. Mungkin ada perancangan Allah. Saya rasa agak-agak lah ni. Mungkin ada perancangan Allah. COVID ini tuan-tuan datang di awal bulan Rejab. Sebelum bulan Rejab. Bulan Rejab, bulan Sya'ban dan Ramadan tuan-tuan. Masya Allah. Ramadan tuan-tuan disebut Sayyidul Syuhur. Maknanya penghulu segala bulan. Bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Siam, bulan puasa, Syahrul Quran, bulan Quran, Syahrul Rahman, bulan-bulan kerahmatan, Syahrul Sabar, bulan kesabaran, mantap Allah Ta'ala, Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. La ilaha illallah tuan-tuan. Lagi 3 hari lagi, 2 hari setengah lagi Ramadan datang tuan-tuan. Jadi kalau saya nak sebutkan tuan-tuan, kita dah ni, katakanlah tuan-tuan, kita belum bergerak lagi. Katakanlah kita baru setengah bergerak. Katakanlah kita dah 3 suku bergerak. Tuan-tuan, apa kata 30 hari lagi dalam Ramadan ni? Mari kita jadikan dia tuan-tuan. Inilah madrasahnya. Inilah madrasah yang kita tak payah keluar daripada rumah kita. Kerana COVID-19 ni tuan-tuan, kita kena dalam PKP tak boleh keluar. Ustaz tadi sebut. Macam mana tuan-tuan kalau kita misalnya secara analogical tuan-tuan, memasjidkan rumah, memadrasahkan rumah tuan-tuan, mengkuliahkan rumah, tuan-tuan, mentutorialkan rumah kita. Jadi pusat-pusat pengajian tuan-tuan rumah-rumah kita ni. Masya Allah tuan-tuan. Saya ingat insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan saya rasa inilah dia. Allah nak buka pintu syurga kepada kita tuan-tuan. Ramadan pintu syurga dibukakan seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup dengan setutup-tutupnya. Syaitan-syaitan dan iblis tuan-tuan dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat kita yang sunat digandakan menjadi ibadah fardu. Yang fardu digandakan lagi. Ada kata 70 fardu, ada kata 700, ada kata 70,000, ada kata 700 kali 1,000 fardu. Tuan-tuan dan perempuan, marilah tuan-tuan, insya-Allah kita sama-sama. Ustaz, tuan-tuan, Ustaz untuk yang mungkin yang akhir ini tu Ustaz. Ustaz tolong Ustaz. Ini Ramadan ni. Bolehkah Ramadan ni kita lalukan Ramadan ni business as usual? Jangan tuan-tuan, jangan. It is not a business as usual. As far as you developing yourself as a true Muslim, this is not business as usual. Jadikanlah ia satu titik permulaan untuk kita dikasihi oleh Allah. Satu titik permulaan untuk kita disayangi oleh Allah. Satu titik permulaan supaya kita ni mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau boleh Ustaz komen-komen sikit dengan apa yang saya sebutkan tadi Ustaz. Sila Ustaz. Ya, apa yang saya boleh sebut, apabila kita ditakdirkan oleh Allah pada tahun ini kita terpaksa berpuasa dalam suasana yang berbeza seperti tahun-tahun yang lalu. Apabila saya sebut berbeza, mungkin sebahagiannya nampak beza tu kerana tak ada bazar Ramadan.
maka dia anggap hilanglah kemeriahan kerana tidak ada bazar Ramadan. Baik. Pada saya, perbezaan yang paling besar ialah kita terpaksa menghidupkan Ramadan itu dengan cara yang lain daripada tahun-tahun yang lalu. Soal menghidupkan Ramadan itu tetap menjadi kewajipan. Kita tak boleh jadikan alasan, oh ada PKP, oh ada COVID-19, maka kita boleh santai-santai je, biar begitu saja berlalu Ramadan. Tidak. Ramadan tetap kekal dengan bulan yang penuh dengan maghfirahnya, bulan yang penuh dengan keberkatannya, dan kita diminta untuk melakukan sesuatu yang sehabis-habis daya mendekatkan diri kepada Allah. Sebab siapa-siapa yang berpuasa dengan puasa yang betul, bukan hanya berlapar, tak makan dan tak minum, tetapi puasa dengan arti kata tak makan, tak minum satu hal, tetapi seluruh anggotanya itu adalah menghadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mematuhi perintah Allah, maka orang macam ni dia akan dikurniakan satu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam dua keadaan. Yang pertama, imana, dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketundukan kepada Allah. Yang kedua, ihtisaba. Ihtisaba ni artinya dia berpuasa secara tekun, secara teliti. Dia menghalusi puasanya itu. Jangan dia hilangkan puasa keletihan dan kepayahan puasa itu dengan perkara-perkara yang menyebabkan dia kurang dapat pahala. Itu dia panggil tidak ada ihtisab. Umpamanya dia tidur banyak. Puasa kan lapar. Bila dia rasa lapar, supaya tak hilang lapar, maka dia tidur banyak. Tu guru saya kata tidur puasa ulas sahur. Puasa ulas sahur. Jadi apabila dia bersahur, dia makan sebanyak-banyak. Bila perut kenyang, dia melengkar. Bangun tak bangun dah tu asar nanti. Asar nanti baru bangun. Jadi dia tak merasai keperitan puasa. Dia tak merasai keperitan puasa. Ataupun ada orang apabila dah puasa, dahaga. Dahaga akhirnya dia mandi. Lepas mandi, mandi. Lepas mandi, mandi. Ada yang berendam pun ada dalam kolam. Jadi nak menyejukkan badan, nak menghilangkan dahaga. Maka orang macam tu dia panggil tidak ihtisab. Dia tidak berpuasa dengan menghayati, perkataan tepat kepada ihtisab ni ialah dengan penuh penghayatan. Dia puasa dengan penuh keimanan dan dia berpuasa dengan penuh penghayatan. Dia menghayati kepayahan, keletihan, kelaparan, kehausan dalam puasa itu. Maka orang macam ni, Datuk, Nabi sebut dia akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu dan juga yang akan datang. Sampailah Ramadan yang akan datang. Baik, ini satu kelebihan yang Allah beri, yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Maka pada saya, dalam kita menghadapi Ramadan di era COVID-19 ini ataupun di era PKP ini, sebenarnya dia lebih memudahkan kita untuk menghayati. Sebelum ni kita puasa dalam suasana kita senang, kita mudah, kita tak ada halangan. Baik, sekarang kita puasa barangkali nak dapatkan juadah berbuka payah sebab tak ada bazar. So nak kena masak sendiri. Kalau masak sendiri pun mungkin masak lebih kurang, begitu saja. Nak dapatkan barang keperluan apa payah. Jadi akhirnya kita dapat menghayati ibadah puasa itu. Terutamanya kita boleh merasai bagaimana selama ni orang-orang yang tidak berada. Masa kita tak ada PKP dulu, tak ada COVID-19 dulu, kita mungkin sedikit mewah, sedikit selesa. Dalam keadaan begitu, di sana ada orang yang lapar. Walaupun tak ada PKP pun mereka lapar. Ada orang, saya temui dia, waktu kita duk agih-agih barang sumbangan, bantuan ni, saya interview seorang dua, tanya. Dia kata, Datuk, dia kata, kami ni ada PKP ke tak ada PKP macam ni ya. Sentiasa lapar. Lapar sepanjang tahun. Allahu Akbar. Memang menitislah air mata kita bertemu dengan sebahagian orang yang susah. Jadi kita jangan-jangan sekali je susah. Jangan-jangan sekali susah. Jadi saya harap jadikan peluang ini untuk kita lebih takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dua tahu.
Yang pertama, hikmah daripada COVID-19 itu, PKP. Yang kedua, Ramadan itu sendiri. Jadi dah berganda kita dapat peluang untuk melatih diri kita ni supaya lebih dekat dengan Allah. Patutnya begitulah, apabila kita dalam kesusahan, kita patut lebih dekat dengan Allah. Kalau dah susah pun masih jauh dengan Allah, Datuk. Apa kejenis manusia macam ni, wallahu a'lam. Kita dah lah susah, tiba-tiba masih tak nak bergantung harap, tak nak bermunajat, tak nak mendekatkan diri kepada Allah. Artinya degil sungguh kita ni. Artinya kita ni terlalu keras. Kita ni terlalu, orang panggil, jauh dengan petunjuk Allah. Wala'iyadzubillah. Saya minta supaya perkara ni tak berlaku pada kita semua, terutama diri saya lah yang cakap ni, yang tentunya lidah yang menutur kata ini lebih dekat dengan telinga yang mendengar kepada saya. Saya bukan bermaksud untuk mengajar orang lain, tetapi sekadar berkongsi pandangan, menyampaikan peringatan, sebab kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu manfaat bagi orang beriman, juga manfaat untuk diri saya. Jadi mudah-mudahan dengan bicara ad-din kita pada malam ni, ataupun bicara husnul khatimah, saya tertarik dengan hashtag husnul khatimah yang Datuk bawa. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan husnul khatimah, insya-Allah di akhir nanti, dengan amalan-amalan kita, dengan takarrub yang kita lakukan. Sebab kita kena ingat, sahabat-sahabat sekalian, kita hanya dapat husnul khatimah kalau kita dekat dengan Allah. Kita hanya dapat husnul khatimah kalau Allah sayang pada kita. Allah hanya sayang pada kita kalau kita sayang pada Allah, kalau kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita bagaikan membenci Allah, kita bagaikan membenci agama Allah. Dengar je Ramadan datang, dah kita pucat muka. Alamak, datang pula Ramadan. Aduh, datang pula Ramadan. Jadi dia jadi rimah, dia jadi takut, dia jadi give up dengan Ramadan. Jadi kalau macam ni tak ada gaya lah kita nak dapat kasih sayang Allah. Jadi kita minta jauh lah supaya nantinya kita tidak diazab oleh Allah di akhirat kelak. Jadi kita jaga hak Allah, Allah jaga kita. Kita sayang Allah, Allah sayang kita. Kita dekat dengan Allah, Allah akan dekat dengan kita. Dia Allah ni, kalau kita sejengkal, sehasta, selangkah berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah berlipat ganda lagi akan mendekat dirinya kepada kita. Jadi insya-Allah lah, saya ucap terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia. Belum lagi Ustaz, nanti saya belum ada lagi. Ustaz, saya nak minta 1 minit Ustaz, 1 minit. Okay, boleh. Tadi kita sebut tentang husnul khatimah Ustaz. Saya saja nak menunjukkan kami sedang mengusahakan, saya dengan Yayasan Sabha namanya Ustaz, bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor sedang mengusahakan pembinaan ini Ustaz. InsyaAllah tanahnya pun sudah diputihkan dan dibuatkan, dan kita akan mulakan dalam penghujung tahun ini pembinaannya Ustaz. Ini adalah namanya Anjung Husnul Khatimah Ustaz. Ini Anjung Husnul Khatimah. Gunanya tidak lain dan di mana? Di Batu 15. Batu 15 Sungai Semungkis Ulu Langat. Daripada Pekan Kajang dalam 20 minit. Dalam 20 minit daripada Pekan Kajang Ustaz. Jadi Ustaz, ini kita bangunkan insya-Allah atas dasar non-profit making. Kita gunakan untuk wakaf, untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah, untuk fidyah dan amal jariah dan sebagainya Ustaz. Tidak ada untuk keuntungan. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ini gunanya adalah untuk membina manusia. Dia ada satu namanya program pendidikan Ustaz, namanya pendidikan hujung usia. Pendidikan hujung usia. Kita ada pendidikan sekolah rendah, ada pendidikan sekolah menengah, ada pendidikan sampai universiti, masa bekerja pun ada pendidikan lagi, in service training kita panggil. Tapi kita tidak ada pendidikan hujung usia Ustaz. Nak bawa manusia ke jalan Allah, nak bawa manusia bertemu dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat Ustaz. Selain daripada orang berumur 40, 50, 60, 70, 80 tahun dan 90 tahun, kita bina anak-anak. Anak-anak mesti Ustaz menjadi anak yang saleh, anak yang salihah. Kita ambil daripada 15 tahun sampailah 20, 30, 40 tahun. Selagi ada ayah bonda mereka, kita hendak anak-anak ini anak yang saleh salihah ini menghormati ayah bonda waktu sihat, menghormati ayah bonda waktu sakit ringan, menghormati ayah bonda masa sakit berat, dan menghormati ayah bonda masa dalam sakratul maut. Anak-anaklah yang akan menghormati mak bapak mereka, termasuk menguruskan jenazah ibu dan ayah. Anak-anak sendiri yang mengambil tanggungjawab itu Ustaz. Dan kemudiannya
mentalkinkan, mengkebumikan, mendoakan dan menjaga harta mak bapak yang ditinggalkan. Tak ada satu sen pun yang dibelanjakan di luar daripada gelanggang untuk mendamaikan ibu dan ayah yang berada di alam barzah itu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah ini kita berharap kepada teman-teman, tuan-tuan, saya dah selalu sebenarnya mengangkatkan board ini untuk kita berikan perhatian sedikit tuan-tuan dan puan. Insya-Allah kita akan bangunkan. Harganya Ustaz, tanah tu 1 juta kita dah bayar habis dah. Hanya bangunan ni 12 juta tu Ustaz. Bangunan ni 12 juta harganya Ustaz, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat bangunkan. Inilah satu-satunya. Ustaz, dalam dunia ni tidak ada lagi bangunan seperti ini dan fungsi bangunan seperti ini. Tidak ada di Saudi, tidak ada di Mesir, tidak ada di mana-mana. Kita dah cek dah. Tak ada di Amerika, tak ada di benua Eropah, tak ada. Tak ada di benua Asia. Yang ada di Malaysia, yang ada di nanti Batu 15 dengan semungkin seluruh langat. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dapat hubungi nanti itu nombor telefonnya tuan-tuan 0136283985, 0136283985, 0136283985. Hubungi Puan Soraya. Puan Soraya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita akan bangunkan ini. Saya harap Ustaz, bila-bila Ustaz di mana-mana Ustaz berada, tolong mentionkan Ustaz. Inilah perjalanan saya sebagai insan yang kerdil tuan-tuan bersama dengan keluarga dan anak-anak. Kita nak bagikan hujung usia kita Ustaz, anak-anak infakkan apa yang ada ni untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, inilah yang kita lakukan Ustaz. Ustaz, yang akhirnya saya nak menyebutkan Ustaz ya. Dengan adanya COVID-19 ni dan kemungkinan kita kalau macam Jepun Ustaz, Jepun nak isytihar 6 bulan darurat Ustaz. Nak isytihar 6 bulan darurat. Dan keuntungan kerugian dunia Ustaz sekarang sudah dikira dalam lingkungan 2 trilion kerugian dunia oleh kerana penyusupan daripada GDP di mana-mana negara dalam dunia. Sebab itu Ustaz, saya nak tanyakan kepada Ustaz, apa pandangan Ustaz? Macam mana? Macam dulu Ustaz, Ustaz masa tu kecil lagi ke, saya fikir belum lahir kot. Tentang May 13. May 13 Ustaz tak lahir lagi kan? Belum lahir. Belum lahir. May 13 51 tahun. Ustaz baru 30 tahun. Dah nak masuk 49 dah. Okey. Ustaz, masa May 13, berlakunya May 13, orang balik kepada agama tuan. Penuh masjid, penuh madrasah, ayah-ayah hantar anak pesat tahfiz, ayah hantar anak kepada sekolah-sekolah agama. Dan nampak Ustaz, nampak. Dan saya harap sebabnya May 13 ni tidak sehebat COVID-19 ini. Kita harapkan kesan itu dapat dilihat. Jadi pada pandangan Ustaz lah, Ustaz tengok gaya-gaya tu, adakah fenomena efek kesan daripada May 13 itu juga akan berlaku pada COVID-19 ini untuk kebaikan umat, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia ini Ustaz. Sila Ustaz. Ya, bila-bila pun apabila berlaku sesuatu seperti musibah begini, dia akan menyimpan 1001 hikmah. 1001 hikmah kepada umat manusia. Mungkin kadang-kadang kita tak dapat nak menjangka apakah bentuk hikmah yang bakal berlaku. Itu mungkin kerana kecetikan ilmu kita ataupun kegagalan kita untuk memandang jauh ke depan di atas apa yang berlaku. Tetapi kalau kita lihat pada sunnatullah berlakunya satu peristiwa ni, dia senantiasa ada hikmah di sebalik peristiwa tersebut. Sebab itu hadis yang saya baca tadi, dia ada azab dan dia ada rahmat. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok satu hadis Nabi SAW, pernah sahabat Huzaifah Ibn al-Yaman, dia jumpa dengan Nabi, dia tanya Nabi tu dia lain sikit daripada orang lain. Biasa orang lain datang tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah kebaikan, apakah fadilat, apakah kelebihan, apakah yang baik-baik. Tapi Huzaifah kata tak, aku tidak. Aku datang, aku tanya apa yang buruk. Tujuan dia tanya buruk tu ialah supaya dia tak terjebak dalam kebinasaan dan keburukan itu. Jadi semasa dialog itu, dia tanya Nabi, lepas keburukan ni, lepas kebaikan yang ada pada hari ini dengan datangnya Nabi SAW, apakah nanti ada keburukan? Nabi kata ada. Dia tanya lagi, lepas keburukan tu apakah ada kebaikan semula? Nabi kata ya, ada kebaikan tapi ada
ada kekeliruan, ada kekaburan, dia ada fitnah dia. Baik, lalu sahabat tanya, lepas pada kebaikan yang ada kekeliruan, ada orang panggil kemusnahan dan juga orang panggil fitnah di kalangan umat manusia, apakah nanti ada lagi kebaikan selepas daripada itu? Adakah keburukan selepas daripada itu? Nabi kata, ya, ada keburukan. Lepas tu ada kebaikan. Begitulah dia panggil sunnah alam ini. Dia bergilir, dia orang panggil Allah gilirkan di kalangan umat manusia ini supaya mereka mempelajari sesuatu untuk bangkit semula daripada musibah yang menimpa mereka. Tak salah Datuk kalau kita juga turut mengambil perjalanan orang-orang bukan Islam untuk menjadi contoh kita membina kehidupan kita di dunia. Sebagai contoh, Jepun satu ketika dahulu dibom di Hiroshima dan juga Nagasaki. Mereka boleh bangkit. Juga pernah berlaku di Parsi satu gempa bumi yang begitu dahsyat. Ratusan, malah ribu, mungkin juta lah yang mati dalam peristiwa bencana yang berlaku di Parsi satu ketika dahulu. Dan begitulah tempat-tempat yang lain. Termasuk di Aceh yang tsunami dahsyat tempoh hari di Aceh. Musibah tu berlaku, dia tak habis begitu. Dia habis berlaku je, dia akan menyaksikan satu kebangkitan ummah. Sebab itu natural. Manusia ni dia bangkit daripada lena yang panjang. Dia tersedar daripada kealpaan selama ini. Maka dia bina semula, dia develop semula, dia bangkit semula dan akhirnya mereka boleh membina semula tamadun dan peradaban. Maka saya juga mengharap itu sebab ramai orang mengambil jangkaan terhadap COVID-19 ini. Tak tahu bila dia nak berakhir. Tak tahu bila dia nak berakhir. Bukan saja di peringkat dunia, bahkan peringkat negara kita. Walaupun trend dilihat menurun, dari segi jangkitan barunya makin menurun, peratus sembuh pun makin ramai, tetapi secara kesan pada ekonomi, pada kestabilan politik, sosial, kita tak tahu bila dia nak kembali stabil. Tentu saja pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi sedikit terganggu, lembab dengan kesan COVID-19 ini. Maka daripada situ, secara tak langsung, dia akan mencergaskan pemikiran manusia ini untuk mereka mencari jalan keluar daripada kemelut, daripada polemik yang mereka hadapi. Jadi saya optimis, Datuk. Saya yakin, insya-Allah, selama mana kita sedar bahawa sifat sebagai orang yang beriman itu kental pergantungannya kepada Allah dan dia tak mengalah, insya-Allah kita akan dapat lihat satu kesedaran baru di kalangan umat manusia ni. Dan tentu saja yang paling menarik ialah boleh jadi di jangkaan saya, boleh jadi lepas habis tempoh PKP COVID-19 ni, masjid dibuka semula, orang akan menyerbu semula ke rumah Allah dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan. Jadi orang yang mungkin sebelum ni tak pernah pergi ke masjid pun, apabila dia tengok orang kembali mengimarahkan masjid, saya harapkan dan saya doakan hati mereka juga terbuka untuk datang mengimarahkan masjid. Itu antara yang kita harap, yang kita dapat jangka perkara itu boleh berlaku. Jadi ada dua perkara lah, kebangkitan dari sudut material dan kebangkitan dari sudut spiritual. Itu natural bagi seorang manusia yang beriman kepada Allah. Kita doakan insya-Allah. InsyaAllah. Tapi bunga-bunganya Ustaz, bunga-bunganya sudah nampak jelas. Di Eropah terutamanya. Azan di Rusia, azan di Berlin, azan di Spanyol, azan di Perancis, azan di United Kingdom, azan di sebahagian bahagian daripada Amerika Syarikat, menggambarkan tuan-tuan dan puan, seluruh dunia, seluruh dunia nak dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak dengar asyhadu an la ilaha illallah, nak dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nak dengar hayya 'alas salah, nak dengar hayya 'alal falah, nak dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak dengar la ilaha illallah. Mudah-mudahan Ustaz, kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Inilah insya-Allah kemenangan bagi Islam Ustaz. Inilah akhirnya, mungkin inilah caranya Allah telah letakkan untuk memberikan kemenangan kepada Islam di bumi Allah Amin. ini Ustaz, insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz, kita ucapkan terima kasih yang tak teringanya kepada Ustaz. Saya harap Ustaz, kita ni dalam bulan Ramadan Ustaz, tiap hari, setiap malam dalam Ramadan
antara pukul 10 dengan pukul 11. Selepas tarawih, pukul 10, pukul 11, saya bercadang nak jadikan Ustaz mungkin dalam ahli panel untuk 2 orang, begitu 3 orang, untuk bincang beberapa perkara Ustaz-Ustaz yang terus mengenai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada umat Muhammad ketika insya-Allah ini dan jadi kalau Ustaz saya akan hubungi Ustaz insya-Allah kalau dapat dengan teman-teman lain kita dapat bersama-sama Ustaz untuk kita mendendangkan dalam suasana sekarang ini kita nak gembling tenaga Ustaz supaya kita dapat satu yang solid untuk membangunkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup setakat itu Ustaz. Terima kasih yang tak terlupa daripada kita. Kirim salam kepada teman-teman semua dan tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, sebelum tuan-tuan, tadi Ustaz baca doa. Doa untuk kita nak mengurangkan rasa marah, rasa berbagai-bagai tadi yang Ustaz kata tadilah. Kan ada doa yang Ustaz sebutkan. Kalau boleh Ustaz repeat sikit doa itu. Ramai ni. Ramai kita punya likers, ramai kita punya supporters, ramai kita punya listeners whatever. Hendakkan Ustaz repeat sikit doa itu. Untuk ada yang nak tulis doa itu Ustaz insya-Allah. Boleh. Saya baca doa dia Allahumma tahhir tahhir fil fammi. Allahumma tahhir fi fammi. Ya, maksudnya ya Allah tahhir sucikanlah fi fammi, apa yang ada dalam mulutku. Fi fammi. Allahumma tahhir fi fammi. Yang kedua wanawwir fi qalbi. Terangkan ataupun cahayakan apa yang ada dalam hatiku. Wanawwir fi qalbi. Waharmin jasadi ala nar. Waharmin jasadi ala nar. Haramkan jasadku ini daripada disentuh oleh api neraka. Jadi saya baca sekali lagi. Allahumma tahhir fi fammi wa nawwir fi qalbi wa harmin jasadi ala nar. Itu dia. Boleh ya? InsyaAllah. Nanti saya juga akan tulis dalam Facebook saya insyaAllah. Itu yang paling cantik lah. Itu yang paling cantik lah. Masya Allah. Ustaz, sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga bila-bila ada panggilan jemputan daripada saya terutamanya. InsyaAllah. Ramadan ni salah satu daripada malam-malam Ramadan ni. Tuan-tuan, InsyaAllah. Ramai sebenarnya. Ramai. Dan kita tengok daripada orang yang komen-komen yang kita lihat tu nampaknya berkenan dengan Ustaz. Dia berkenan dengan Ustaznya, berkenan dengan ilmunya dan berkenan dengan orangnya sekali. Masya Allah. Cukup setakat itu. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.